Hai semua penonton setia Currents VMY, salam sejahtera dan selamat datang bagi yang baru saja sampai ke channel ini. Hari ini, pada video kali ini kita ingin sembang, kita ingin ulaskan pasal satu topik yang semakin panas menjelang pilihan raya negeri Sabah ke-17, yaitu isu kerjasama politik antara Gabungan Rakyat Sabah atau GRS dengan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Tetapi yang buat topik ini betul-betul menarik bukan sekadar isu kerjasama saja. Di sebalik kenyataan rasmi dan senyum mesra depan kamera, ada satu ketegangan yang halus. Siapa sebenarnya pegang kuasa menentukan hala tuju Sabah? Adakah Perdana Menteri dari Semenanjung coba membentuk lanskap politik negeri di bawah bayu ini? Atau Haji G sebenarnya sedang mainkan strategi bijak mempertahankan marwah politik Sabah? Mari kita bongkar kenyataan-kenyataan panas ini satu persatu. Dan akhir sekali kita akan sembang ataupun kita akan cerita sedikit pasal teori-teori kontroversi yang ramai orang tidak berani cakap secara terbuka. Baiklah, baru-baru ini Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G Noor membuat satu kenyataan penting selepas bertemu dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Tawau. Dalam pertemuan itu, Anwar sebagai pengerusi PH menyatakan hasrat ingin melihat GRS bekerja sama dengan PH dan BN dalam menghadapi PRN 17. Tujuannya, katanya, untuk mewujudkan kestabilan politik di Sabah. Kita semua tahu, bila politik stabil, pelaburan masuk, pembangunan yang lancar, dan rakyat pun tenang. Tetapi persoalannya, apakah kestabilan itu datang dengan harga kerjasama yang dikawal dari Putrajaya? Haji G tidak tolak mentah-mentah. Dia hormat pandangan Perdana Menteri, tetapi dia juga tegas. Katanya apa-apa keputusan tentang PRN 17 perlu dirujuk kepada ahli majelis tertinggi GRS. Ini adalah penting, sebab dari awal lagi GRS ini ditubuhkan atas semangat Sabah untuk Sabah. Parti-parti komponen dalam GRS seperti Parti Gagasan Rakyat Sabah, STAR, dan SAPP semuanya berasaskan Sabah. Haji G kata dalam konteks kerjasama, GRS tiada masalah sebab kerajaan negeri hari ini pun sudah membentuk kerajaan GRS PH. Tapi beliau juga ingatkan kita di Sabah perlu melihat aspirasi tempatan. Dalam erti kata lain, jangan sampai Sabah jadi pelengkap agenda politik dari Kuala Lumpur. Haji G cakap benda ini masa beliau hadir majlis di Kunak, majlis bersama Ketua Menteri. Dalam ucapan itu juga dia ulang pendirian yang GRS mesti jadi peneraju hadapan untuk PRN 17. Katanya rakyat Sabah mahu kerajaan negeri diketuai parti tempatan. Kalau kita tengok sejarah politik Sabah, memang tidak dinafikan. Setiap kali ada campur tangan luar, pasti ada krisis, lompat parti dan kerajaan tidak tahan lama. Jadi logiklah bila Haji G kata kita mesti belajar dari sejarah. Kalau asyik-asyik bergaduh, kita akan berpecah. Kalau kita bersatu dan utamakan parti tempatan, kita akan lebih kukuh. Yang menariknya, Haji G turut bentangkan pencapaian-pencapaian besar GRS. Antara yang paling dibanggakan adalah perjanjian kerjasama komersial atau CCA dengan Petronas. Melalui perjanjian itu, Sabah dapat 20% pegangan dalam kontrak perkongsian pengeluaran PSC di Samarang. Satu benda yang tidak pernah berlaku masa kerajaan terdahulu. Selain itu, Sabah kini turut terlibat dalam projek besar seperti Sabah Ammonia Urea ataupun SAMUR di Sipitang. Haji G kata semua hasil rundingan baik dengan Petronas. Kalau dulu Sabah cuma jadi penonton, sekarang kita sudah duduk semeja untuk membuat keputusan. Dan seperti biasa, bila seorang pemimpin makin kuat, makin ramai musuh yang muncul. Haji G mengakui dia diserang dengan pelbagai fitnah. Ada yang kata dia pemimpin lemah, sentimental, dan juga lembut. Tapi dia jawab dengan penuh yakin. Belum kenal siapa Haji G, saya tidak pandai takut, kita lawan. Kerana rakyat di belakang GRS. Macam power bunyi dia kan. Ini bukan ayat main-main.
Ini adalah sindiran terus kepada mereka yang coba menjatuhkan dia dari dalam maupun luar gabungan. Dalam majelis yang sama, Hajiji juga mengumumkan penyerahan tanah LPPB sebagai rizab perkampungan di Kampung Punak Jaya, Bagian dan juga Selamat. Bukan itu saja, kerajaan negeri juga memperuntukkan 1,2 juta ringgit untuk membina jeti di Kampung Pangkalan. Permintaan daripada Adun Punak, Datuk Norazlinah Arif. Hajiji juga minta rakyat terus sokong Norazlinah dan pastikan GRS menang PRN 17 demi kesinambungan pembangunan. Tetapi sekarang kita masuk bab yang lebih menarik dan jujur dan lebih kontroversi. Sebab kalau kita tengok balik sejarah politik Sabah, sejak langkah Kinabalu pada Januari 2023, banyak benda yang pelik telah berlaku. Masa itu, Datuk Seri Bung Mokhtar tarik sokongan terhadap Hajiji. UMNO Sabah pecah dua, tapi Hajiji selamat sebab dapat sokongan Adun Pakatan Harapan, termasuklah DAP, Amanah dan juga PKR. Inilah titik mula kerajaan GRS-PH wujud. Dan sekarang selepas berjaya membentuk kerajaan bersama PH, Hajiji pula yang dilihat sebagai tokoh utama Sabah. Jadi timbul persoalan besar. Adakah Anwar sebenarnya cuba ikat GRS semula kepada PHBN sebagai satu bentuk kawalan politik? Atau ini cumalah strategi bersahabat? Kita kena fikir secara logik. Kalau GRS menang besar PRN nanti, Hajiji dan pasukannya akan menjadi lebih kuat. Bila sudah kuat, lebih sukar untuk dikawal dari pusat. Tambahan pula, Hajiji kini sudah berjaya merunding kepentingan minyak dan gas Sabah yang selama ini memang menjadi isu panas antara Sabah dan juga Putrajaya. Jadi bila Anwar datang dengan cadangan kerjasama 3 penjuru, PHBN dan GRS, ramai tertanya-tanya adakah ini satu bentuk tawaran yang jujur? Atau adakah ini langkah mengikat Sabah dari segi politik? Dan kalau GRS setuju, adakah ini akan menyebabkan rakyat hilang kepercayaan terhadap cita-cita Sabah untuk menentukan nasib sendiri? Sebab itu juga ramai pemimpin tempatan, termasuklah di dalam GRS sendiri, lebih cenderung kepada Sabah for Sabahan. Mereka mahu gabungan ini berdiri sendiri, tidak bergantung kepada parti semenanjung. Dan tidak kurang juga suara dari rakyat yang makin lantang menyuarakan rasa muak dengan politik pusat yang sering dianggap membelakangi kepentingan negeri. Sekarang mari kita renung beberapa persoalan besar. Kalau GRS tolak kerjasama PHBN, adakah Sabah bakal bergerak lebih bebas dari Putrajaya? Adakah ini petanda awal gerakan politik autonomi yang lebih agresif akan bermula? Atau sebaliknya, kalau GRS terima kerjasama itu, adakah rakyat akan kehilangan ataupun hilang kepercayaan dan mula mencari alternatif lain? Mungkin dari warisan ataupun gabungan bebas yang lebih vokal tentang hak negeri. Lebih menarik lagi, siapa sebenarnya takut dengan kekuatan GRS sekarang? Adakah musuh GRS datang dari luar Sabah atau sebenarnya dari dalam kerajaan pusat sendiri? Dan satu persoalan yang paling sensitif, tapi kena tanya jugalah, adakah benar ada usaha halus dari pusat untuk mengawal keputusan politik negeri dengan alasan kestabilan? Kita tahu, politik Sabah tidak pernah sunyi dari drama. Tapi yang penting sekarang, adakah rakyat Sabah bersedia mempertahankan hak dan suara mereka dalam PRN 17 akan datang? Adakah GRS mampu terus berdiri sebagai gabungan lokal yang kuat atau akan larut dalam permainan kuasa pusat? Apakah pandangan kamu semua? Patutkah GRS terus berdikari dan tolak kerjasama politik dari semenanjung? Atau patutkah mereka terima dan main selamat demi kestabilan jangka pendek? Tinggalkan komen kamu semua di bawah, kami ingin dengar pendapat jujur daripada Anda semua. Dan kalau kamu suka analisis politik yang berani macam ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan share video ini. Currents VMY akan terus kupas isu-isu politik semasa tanpa tapis dan terus dari suara rakyat. Jumpa lagi dalam episode yang akan datang. Kita akan bongkar lagi politik Malaysia yang penuh warna-warni. Salam sejahtera semua, terima kasih.